Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi Fadil Ustaz Harun dan anak-anak keluarga, Ustazah juga, Ustaz Asbi, dan seterusnya abang-abang, kakak-kakak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita rafakkan kesyukuran kita berganda pada pagi hari ini. Kita bukan sekadar berada pada masa dan juga usia yang masih ada, tapi kita juga berada pada Ramadan. Hari ini hari yang ke-6 ya. Hari yang ke-6. Jadi nikmat ini perlu sangat-sangat kita sebut supaya kita sentiasa peka dan juga sentiasa hidup jiwa kita. Kalau kita lihat kepada kekuatan Ramadan ini, padahal secara logik akal, bila datang Ramadan, ia seolah-olah bawa masalah pada kita. Apa maksud masalah di situ? Iaitulah kita kena tinggal nafsu. Masalah kita ni, kita kena berpuasa. Sedangkan puasa adalah antara ibadah yang ramai orang tak mampu, tak lepas nak buat. Ya, kerana ibadah itu berterusan sepanjang 13 jam. Dia lain dengan solat. Solat ni 5-6 minit selesai. Tapi puasa 13 jam baru selesai. Itu kalau ikut kira perkiraan masa kita di sini kan. Tapi pada kita jadi ringan. Kenapa jadi ringan Antaranya sebab sudah tentulah sebab dorongan iman lah. Disebabkan kita yakin bahawa ini adalah perintah Allah, tak buat berdosa besar. Dalam senarai dosa besar, Imam Az-Zahabi tinggal puasa ni duduk pada dosa yang ke-6 daripada 70 dosa besar. 70 dosa besar, yang ke-6 dalam tinggal puasa walaupun satu hari. Nombor 1 syirik, nombor 2 bunuh orang, nombor 3 sihir, nombor 4 tinggal semayang, nombor 5 tak keluar zakat, dan nombor 6 tinggal puasa walaupun satu hari tanpa uzur. Bahawa tinggal puasa, kalau dia tinggal puasa, dia tak tinggal sehari, dia tinggal berhari-hari. Itu bagaimana kedudukan dalam agama. Tapi kita jadi kuat. Bukan setakat iman itu yang mendorong kita jadi kuat. Yang keduanya kerana kita dibantu oleh Allah Ta'ala. Macam mana Allah bantu kita untuk laksanakan puasa ni? Iaitulah menerusi sistem berjemaah. Sistem ramai-ramai. Boleh faham tak Kak? Kalau kita buat seorang-seorang, payah tu. Tapi bila kita buat ramai-ramai, dia jadi senang. Kemudian pula kawan-kawan kita ni kan, menjelang Ramadan dia angkat spanduk, dia macam-macam lah. Dia naikkan banner-banner Ramadan, datang mau dirindui, pergi mau ditangisi. Kemudian dia buat kempen macam-macam. Orang Gaza pun dihiaskan runtuhan-runtuhan rumah dia orang ni dengan pelita-pelita, dengan warna-warni. Ada yang perempuan tu seorang, dia cat runtuhan rumah dia, bangunan runtuh tu dia cat, letakkan bendera Palestin kat situ. Kemudian marhaban ya Ramadan, la ilaha illallah. Kita ngeling kepala tengok punya semangat dia orang ni kan, sampai ke tahap tu. Jadi benda-benda macam ni lah yang membantu kita menghidupkan ibadah Ramadan. Sebab itu ia adalah satu rahmat kasih sayang Allah. Walaupun ia satu ibadah yang berat, tetapi berat itu jadi ringan apabila kita tanggung secara beramai-ramai, secara jamaah. Boleh faham ya? Kemudiannya kita sebut sikit sebelum kita baca pada kitab kita ni, supaya kita ambil peduli apa yang sedang kita lakukan sekarang. Kepentingan ibadah ni menyebabkan Allah Ta'ala wajibkan kepada kita dengan menggunakan perkataan kutiba alaikumusiyam. Dicatat kepada kamu ibadah Ramadan. Kita biasa kita terjemah kutiba tu adalah diwajibkan.
Tapi maksud sebenarnya adalah dicatat, ditulis. Apa maksud ditulis? Iaitulah dokumen, proses dokumentasi. Kawan-kawan kita duduk di bidang pengurusan pentadbiran, dia fahamlah apa pentingnya proses dokumentasi. Penting sangat sehingga kan hari ini ada subjek khusus di antaranya UiTM yang saya perasan, kursus bahagian pendokumentasian. Nak ceritanya bahawa urusan dokumentasi ni penting sangat supaya suatu benda yang penting tidak hilang, suatu amalan yang penting tidak dilupakan orang. Maka caranya ialah buat proses dokumentasi. Pada ibadah puasa ni Allah Ta'ala dokumenkan pada kita. Allah catat supaya benda ni tidak tercicir pada kita. Itu yang kita faham tentang ibadah yang cukup penting ni. Dan kalau kita pergi sekejap lah, apa sebab ibadah ni diwajibkan kepada kita oleh Allah Ta'ala? Antaranya untuk kita dapatkan taqwa, la'allakum tattaqun. Itu antara tujuan yang besar lah pada ibadah ni. Dan tujuan-tujuan ni kita kena sentiasa ingat, sentiasa peka. Pasal apa? Kita bimbang, kita ni beramal tanpa tahu tujuan. Itu kita bimbang. Lepas tu ilmu maqasid penting. Kawan-kawan kita duduk dalam bidang usul fiqh, dia fahamlah ilmu maqasid, ilmu tentang tujuan-tujuan. Kenapa Islam suruh kita buat itu, jangan buat ini. Penting. Sehingga ia menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri, yang terpencil ataupun dibincangkan secara khusus. Ilmu tentang maqasid. Maka sama dalam urusan ibadah puasa ni, apa maqasid daripada puasa? Antaranya yang kita boleh jawab ialah untuk kita dapatkan taqwa. Apa dia taqwa? Kita boleh jawab. Taqwa itu adalah takut pada Tuhan. Takut pada Tuhan. Bagaimana taqwa itu boleh dihasilkan? Bagaimana taqwa itu boleh muncul? Menerusi iman kita. Iman menghasilkan taqwa. Okey. Bagaimana pula iman boleh dilahirkan? Macam mana proses nak melahirkan iman? Iaitulah berdasarkan ilmu. Kita belajar, kita tahu kebenaran, akhirnya kebenaran itu kita yakin sangat-sangat sehingga kan kita sanggup untuk orang kata sanggup berkorban untuk apa saja demi keyakinan kita. Itu iman lah. Maka hasil daripada iman itu melahirkan takut kita pada Allah, yang dijelmakan menerusi perbuatan taat kita buat, perbuatan haram kita tinggalkan. Itu gambaran takut pada Allah yang menjadi hasil daripada iman dalam diri. Itu penting untuk kita faham. Jadi bagaimana proses untuk melahirkan iman dan takwa? Antaranya menerusi ibadah puasa. Bagaimana kita sebut ni lah. Macam mana disiplin puasa ni, bagaimana kita duduk belajar daripada sekolah rendah lagi, ustaz-ustaz kita terangkan betapa luar biasanya pada puasa ini sehinggakan kita duduk seorang-seorang pun tak sanggup nak batalkan puasa. Dalam keadaan kita tercungak-cungak, dahaga dah lapar, masuk bilik air seorang-seorang, dah kepala pahit depan mata dah. Cikgu pun tak ada, CCTV pun blackout hari tu. Tapi ada tak kita, sanggup tak kita ambil air daripada pahit minum? Tak sanggup. Pasal apa? Pasal kita tahu benda tu salah. Kita tahu ia membatalkan puasa. Kita tahu ia melanggar ibadah puasa. Maka itulah dia hasil ataupun didikan, exercise bagaimana nak munculkan takwa. Itu penting tuan-tuan sekalian untuk kita kembali balik pada asas pada ibadah puasa ini. Antara maqasid lain, tujuan lain pada ibadah puasa ni ialah ibadah Ramadan ni menyenangkan kita untuk beramal soleh, tuan-tuan, ni untuk kita buat amalan. Kenapa kita ni perlu beramal? Kenapa kita perlu beramal soleh? Kerana amal soleh itu adalah tabungan akhirat kita. Kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala besok, kena bawa amal soleh yang disebut dalam surah Al-Kahfi 110. Barang siapa yang inginkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan menjaga akidah dia. Wala yusyrik billahi ahada. Jangan dia mensyirikkan Allah dengan suatu benda pun.
Siapa tu? Orang yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhan. Iaitulah orang yang ada iman dalam diri. Orang beriman ni, dia yakin pada Allah, dia yakin tentang pertemuan itu. Maka orang ni, nak tak nak, dia mesti beramal soleh. Habis macam mana kita nak beramal soleh? Maka Allah Ta'ala datangkan rahmat kasih sayang kepada kita dalam bentuk ibadah Ramadan. Dalam Ramadan tu ada belaka 5 atau 4 rukun Islam yang kita duk hilang. Syahadah kepada Allah kita buat dalam Ramadan, khususnya ketika kita bersolat dalam Ramadan. Kemudian dirikan solat sudah tentu. Kemudian kita berpuasa, rukun Islam yang ketiga. Ya, bila kita Ramadan kita berpuasa. Kemudian kita keluarkan zakat. Ulama-ulama bahas ketika kita solat tu kita mengeluarkan zakat. Zakat ni maknanya kita memberi suatu yang perlu kita beri kepada Allah. Ketika solat, kita beri masa kita kepada Allah. Kita beri usia, tenaga, kesihatan kita kepada Allah. Kita beri hak Allah dalam urusan solat, maka itu kita bayar zakat. Kemudian kita mengerjakan haji dalam pelaksanaan solat. Ada mengerjakan haji, iaitulah kita menghadapkan diri kita kepada Allah Ta'ala ketika solat. Maka solat itu adalah sebahagian daripada ibadah Ramadan. Ceritanya dalam Ramadan ni ada belaka rukun iman, rukun Islam. Rukun iman pun sama. Ketika kita berada dalam ibadah, kita mengerjakan rukun-rukun iman juga. Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, kitab, rasul. Semua kita buat belaka. Rukun iman, rukun Islam. 2 rukun yang penting ketika kita melakukan ibadah, dua-dua kita tegakkan. Itu luar biasa. Sebab itu kita nakkan situasi amal solat. Yang keduanya kita belajar sebelum ni, tuan-tuan sekalian, bab malapetaka di pada mahsyar. Apa yang kita belajar? Ingat tak apa yang berlaku di pada mahsyar? Riwayat daripada Ikrimah bin Abi Jahal, anak kepada Abu Jahal. Ketika dia berada di luar Islam, dia adalah musuh utama Allah dan Rasul. Sampai Nabi SAW angkat nama dia sebagai orang yang kalau jumpa, bunuh. Pasal jahat benar waktu dia dalam kafir. Tapi bila masuk Islam, subhanallah, percakapan dia menjadi sandaran agama. Ini luar biasa iman yang ada dalam diri manusia. Maka dalam satu riwayat Ikrimah dia cerita bagaimana daripada mahsyar, anna walida yata'allaqu biwaladihi. Waktu itu seorang bapa akan bergantung harap sangat-sangat dengan anak dia. Pasal apa? Pasal nak melepaskan audit perbicaraan dengan Allah Ta'ala. Waktu itu dia terasa bahawa bekalan akhirat dia tidak cukup, amal solehnya masih lagi tidak sempurna. Maka saat itulah dia cari juga anak dia dalam lautan jutaan bilion manusia di pada mahsyar tu, nak cari anak yang pada masa itu dia fikir hanya anak dia saja yang boleh bantu dia. Maka bila jumpa anak, maka dia minta, dia tanya, Fama ana indaka fid dunya, ketika hidup di dunia dulu, bapak kamu ni lagu mana Bapak kamu ni jadi bapak ke jadi kepala bapak? Kalau bahasa kita dah. Bahasa kasar kita lagu mana? Aku ni dulu di dunia dulu. Adakah bapak misali atau tak berapa misali? Maka anak dia puji, qad yusna alaih. Dipuji pada bapak ni oleh anak tadi. Puji bapak dah, bapak yang terbaik. Bapak misali, saya tidak pernah kurang kasih sayang, saya tidak pernah keperluan sebagai anak. Bapak sentiasa menguruskan saya secara yang terbaik. Maka sesudah dia dapat pengiktirafan daripada anak bahawa dia adalah seorang bapa yang terbaik pada anak, maka dia minta daripada anak, i'tini masaqil min zarrah minal khair, berilah sedikit pada bapa walaupun sisa-sisa kebaikan yang kamu ada. Bukan kebaikan, tapi sisa kebaikan, misqala zarrah, sebesar hujung kuku. Hak kamu tak nak, hak serdak kebaikan ada ke tidak? Kalau ada, bagilah kat bapak. Bila dengar macam tu, tuan-tuan, anak ada kata, minta maaf lah bapak, kalau bab ni saya sendiri pun rasa tak lepas. Saya sendiri pun rasa tak lepas, bukan bapak saja rasa tak lepas dengan Allah.
Saya sendiri pun tak rasa tak lepas. Saya sendiri pun perlukan kebaikan daripada bapa, daripada siapa-siapa yang lain boleh bantu saya. Itu situasi gawat di padang mahsyar. Macam mana gawat pada mahsyar tu, kita selalu duk bincang tentang antaranya masalah yang kita akan hadapi ialah adalah pembalasan balik, pengadilan balik Allah terhadap dosa dan maksiat yang kita buat. Maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat mata, telinga, maksiat macam-macam. Terutama sekali tangan dan mulut. Tangan dan mulut. Lepas tu Nabi ingatkan, al-muslim man salimal muslimun bil lisani wa yadi. Orang Islam hak sebenar adalah orang Islam yang menyelamatkan Islam lain daripada bahaya tangan dan mulut. Biasanya ini dua laluan yang menyebabkan kita ni bermasalah besar di akhirat kelak. Maka kita akan ditimbang balik perkara tu. Bayangkan kalaulah bahaya mulut kita ni, kita mengumpat orang, bukan seorang, kita mengumpat si A, tapi dah merebak kepada B, C, D, E macam-macam dah. Bayangkan semua tu nak kita selesaikan balik di pada mahsyar, kerana urusan dunia kita tak sempat nak taubat, tak sempat nak minta bantuan, minta maaf. Maka ketika itu kita berharap kepada amal soleh. Lepas tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi diingatkan. Al-Qaradawi diingatkan kita, kalau kita ni ketika bermuhasabah sekarang ni, ketika hidup tak mati lagi ni kan, antara ibadah yang perlu kita buat ialah muhasabah diri. Tiba-tiba dalam muhasabah kita lihat ada amalan kita yang akan sangkut dalam bentuk dosa kita dengan sesama anak Adam. Maka sepatutnya sebelum mati kita kena minta maaf. Kalau ada barang yang kita ambil, kena pulangkan balik ataupun minta redha daripada si empunya diri. Tapi masalahnya tak senang nak buat perkara tu. Barangkali ada ego sombong pada kita. Dan barangkali juga kerana orang tu dah mati, ataupun orang tu tak boleh dikesan, duduk mana alamat, nombor telefon pun tak tahu, jejak kasih pun tak lepas. Jadi waktu tu apa yang patut dia buat? Al-Qaradawi dia ingatkan kita, kalaulah kita ambil barang si A dan A ni dah mati ke ataupun sudah tak berjaya dikesan, maka kita bayarlah duit itu sama ada dalam tabung masjid ke apa, ataupun kalau jumpa waris-waris dia itu yang terlebih baik. Tapi katakan waris tak jumpa, maka harga duit yang kita ambil itu kita letak dalam tabung masjid atau tempat-tempat wakaf mana, misalnya bantuan ke Gaza bagai, maka kita niatkan pahala tu untuk yang berkenaan. Pada masa yang sama, Qaradawi dia ingatkan kita, pada masa yang sama, kamu kena tambah biakkan amal soleh. Perbanyakkan amal soleh. Pasal apa? Untuk bersedia pada kehidupan akhirat. Kok Allah tegakkan sistem apa? Sistem timbal balas. Transfer account. Kok ada peristiwa transfer account. Itulah account kebaikan kita, kena transfer, letak nama dia. Maka ketika itu, dengan cara kamu bersedia dengan amal soleh, kamu mempunyai lebihan pahala, lebihan amal soleh. Sebab kita dah bersedia daripada awal dunia dulu, ketika kita bermuhasabah diri. Faham tak tuan-tuan sekalian? Kenapa kita perlukan amal soleh sebanyak mungkin? Kerana kita nak bersedia pada peristiwa ni lah. Cuma kita bincang tadi, kalau seorang, bolehlah kita layan seorang. Tapi apa jadi kalau orang-orang yang nak menuntut daripada kita tu sampai, ya Allah, berlingkar-lingkar dia punya beratur dia, tunggu giliran. Kita kena selesaikan balik. Terutama sekali dosa-dosa yang bersifat berantai, dosa berantai. Dosa berantai menerusi teknologi ni. Bila kita duk mengarang satu-satu fitnah ke orang, kita lepaskan di media sosial, benda tu tak boleh nak tarik dah. Saya ada, sampai sekarang masih ada orang duk kontak saya. Duk kontak saya setiap kali hujung tahun, awal tahun adalah kontak saya, tanya begini. Tanya saya, padahal jawatan tu saya dah tinggal dekat 20 tahun dah. Dekat 20 tahun dah. Dulu duk aktif dengan Pasti dulu. Jadi pengarah Pasti.
Pengawasi wilayah. Sampai sekarang ada orang duk kontak saya, duk tanya itu dan ini, itu dan ini. Padahal saya jawab dalam tu, kalau mesej saya jawab, saya ni dah tua dah. Gelak dia. Tak main dengan pasti dah, kata dah tua dah. 20 tahun tuan-tuan sekalian, masih lagi nombor tu tak hilang dan orang duk kontak tanya bagai. Tanya nak ceritanya apa? Bayangkan kalau benda hak melekat di media sosial tu benda-benda yang bersifat dosa. Berapa banyak dosa yang perlu kita tanggung, perlu kita transfer akaun balik. Sebab tu benda-benda macam ni lah yang duduk dalam kecaknaan orang-orang beriman, orang-orang surau masjid, yang menyebabkan mereka ini sentiasa menghargai datangnya Ramadan kerana ia adalah peluang untuk menggandakan duit akhirat. Pahala-pahala ni adalah duit akhirat. Menggandakan bekalan akhirat, EPF akhirat kita. Boleh tuan-tuan ni? Jadi sebab kita ambil cana dengan Ramadan ini. Tapi kalau Ramadan datang, tiba-tiba kehidupan Ramadan serupa macam Januari, serupa macam Februari. Masjid tak sampai juga, Quran tak buka. Masya Allah. Nabi kata dalam hadis sahih riwayat Imam An-Nasai, Nabi kata apa? Faman hurrima khairaha faqad hurrim. Barang siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikannya, maka orang ni memang terhalang dah lah. Memang tak ada obat lah nak bagi rawatan ke orang ni. Sampai ke obat sehebat Ramadan yang setiap kali datang Ramadan, manusia bercempera pergi ke sebuah masjid. Masjid bersesak-sesak, subhanallah. Saya tadi subuh di Bandar Seri Damansara. Sampai dia punya soft, 5 soft. Satu soft antara 50-80. Satu soft. 5 soft tak belakang. Itu dalam keadaan tempat parking dia berbukit. Saya pernah sebut sini tuan-tuan ni. Kalau tempat dia ni macam padang, banyakkan masjid lain, saya ingat, Masya Allah. Ini masjid, minta maaf lah tuan-tuan ni, masjid. Orang kata golongan elit. Saya tengok dia naikkan iklan kat dinding. Tawaran untuk menyumbang. Untuk menyumbang sepenuh Ramadan ni tuan-tuan, buka puasa. Agak-agak tuan-tuan berapa nak menyumbang untuk buka puasa? Satu hari tuan-tuan. 5,000. Garu kepala. Aku RM50 pun ketuk-ketuk. 5,000 satu hari. Nak ceritanya apa? Standard kat situ tuan-tuan. Masya Allah. Tapi orang bersusun sampai ke belakang. Minta maaf. Saya dengki pada dia orang tuan-tuan. Dengki. Pengalaman kita juga, minta maaf lah tuan-tuan, bukan kita nak membezakan, tapi ini sebagai satu perbincangan dan juga untuk kita fikirkan. Ada benda tak selesai dalam masyarakat. Bila kita pergi ke tempat-tempat kawan-kawan kita di PPR, kita tengok jemaahnya tak ramai. Nak boleh datang soft sampai 2-3 soft payah sangat tuan-tuan. Berbanding dengan tempat-tempat golongan elit yang jemaah subuh penuh tuan-tuan. Jadi saya dengki pada orang yang dunia dia dapat, akhirat pun dia dapat. Dalam kategori manusia ni, dia ada 4 kategori. Pertamanya orang yang dapat dunia dan dapat akhirat. Kategori kedua, dunia dia tak dapat tapi akhirat dia dapat. Kita nak ni paling tidak. Paling tidak. Kategori yang ketiga, dunia dia dapat, akhirat dia terlepas. Dan kategori yang keempat ini paling naya, akhirat dia tak dapat, dunia pun dia terlepas. Dua-dua tak ada. Tapi golongan-golongan yang seumpama kita bincang ni, antaranya adalah orang yang kita nampak dunianya hebat, mereka mencapai target mereka, dan akhirat pun Masya Allah. Dari sudut agama, akhlak, halus, adab mereka tinggi. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, pernah saya bila kuliah tu rasa terkucing mulut. Apa benda aku nak ceramah ni kan? Lepas tu, lepas tu kita dah mikir balik, apa benda aku beri je tak? Kita minta maaf lah pada jemaah. Minta maaf deh. Hari ni rasa macam tak kena je. Tuan-tuan tahu, 2-3 orang datang, salam dengan saya. Hari ni ceramah yang terbaik pernah saya dengar. The best ceramah ever. Dia kata, la ilaha illallah. Garu kepala aku. Padahal kita faham hari ni, ceramah paling meaningless. Tak ada. Kita rasa tak dan kita nak buat nak buat persiapan yang baik. Tapi nak cerita adab dia orang. Cukup luar biasa. Jadi ni tuan-tuan,
semangat Ramadan. Tujuan apa tuan-tuan? Kenapa kita raya dengan Ramadan? Kerana Ramadan peluang untuk kita menambah amal. Amal adalah pahala ganjaran. Pahala ganjaran ni adalah duit akhirat. Saya ingat sangat ini ditekankan oleh Tok Guru Ni Aziz Almarhum. Ditekan sangat pada kita-kita orang kampung ni, nak bagi kita faham kenapa kita tak peduli dengan peluang untuk dapat duit. Sedangkan kalau dunia mana ada orang lepas peluang kerana kerja tu ada duit. Tak ada orang lepas kerja yang ada ganjaran besar. Tapi bagaimana pada urusan akhirat, orang yang sama ada yang tak peduli dengan amal ibadah. Pasal apa? Tak nampak di sebalik amal ibadah tu adalah duit akhirat. Faham tuan-tuan ni? Jadi kita yang faham situasi ni, faham juga tentang kehidupan kita akan datang, kita mestilah sampaikan apa ni kepada anak-anak kita paling utama. Antaranya kita nampak hari ni generasi anak-anak muda kita. Dari sudut adab, jauh dah. Kebetulan kita bincang bab amar ma'ruf nahi munkar. Dari sudut adab anak-anak kita, ramai di antara mereka yang tak ada adab. Bahasanya biadab, yang biadab. Antaranya dari sudut nilai kebaikan, nak beri salam pun tak, berat mulut. Yang kita faham, kenapa orang ni payah nak beri salam? Sebab tak pernah diberi faham, minta maaf lah oleh mak ayah. Tidak duduk dalam persekitaran yang menghidupkan salam. Tak diberi faham oleh mak ayah tentang pentingnya senyum, pentingnya hai pada orang. Dan tidak duduk dalam situasi persekitaran itu. Akhirnya membesar dia dalam keadaan tenau dalam belukar, melepas pucuk masing-masing. Aku kamu, kumpul masing-masing. Nafsi-nafsi, itu bahaya sangat. Sedangkan ruang untuk kita mengumpul pahala duit akhirat ni, antaranya ialah Allah jadikan kehidupan kita ni dalam bentuk kebersamaan. Hidup secara berjemaah. Supaya dengan cara itu kita dapat mengumpul kehidupan akhirat kita dengan baik. Sebagaimana kita bincang tadi. Kita faham tuan-tuan sekalian ini anak-anak remaja kita hari ni. Ada di antara mereka yang tak tahu pun pentingnya salam. Assalamualaikum. Tak tahu pentingnya manis muka, senyum. Tak tahu pun bagaimana nak beradab dengan orang. Kita hak duduk tengah jalan lagi lah tuan-tuan. Macam-macam cerita adab tengah jalan ni. Boleh kita yang ada pengalaman pada kita tempoh tuan-tuan. Itu nak cerita gambaran dalam kehidupan beragama kita hari ini yang bawa kepada kehidupan harian kita tuan-tuan sekalian ni. Yang ketiganya saya nak sebut juga tuan-tuan tentang kelebihan pada Ramadan ni. Ramadan ni adalah peluang untuk kita menambah ketenangan diri dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Macam mana kita boleh jadi tenang? Apabila kita melakukan ibadah. Nilai ketenangan ni ada dua. Nilai ketenangan yang bersifat fizikal. Yang kita rasa, tenangnya hari ni. Pasal apa tenang? Pasal duduk tepi pantai. Sebab duduk di air terjun. Pasal tenang je. Duduk 2-3 hari di homestay, chalet. Padahal tak sedar. Dia duduk di homestay, chalet tu, kena bayar sampai 500 semalam. Tak tenang pula kat situ. Dia tenang pada hati, tapi bila nak bayar bil tu, berat pulak dia kata, mahal pulak tempat ni dah. Jadi ada orang yang melihat tenang itu dari sudut itu. Tenang dari sudut fizikal. Tapi ketenangan fizikal ini dia tidak bersifat abadi. Dia bersifat sementara. Muakkad. Sementara saja. Ada di sana satu bentuk ketenangan yang bersifat hakiki. Bersifat abadi. Apa dia ketenangan tu? Ketenangan maknawi. Ketenangan yang melibatkan roh kita. Maka roh kita tak akan tenang melainkan apabila dia bertemu balik dengan Allah Ta'ala. Sebab roh dia datang daripada Allah. Boleh faham tuan-tuan ni? Roh kita adalah sesuatu yang bersifat abadi. Datang dari sisi Allah Ta'ala. Kemudian, macam mana kita nak kuatkan diri kita
Iaitulah kita pergi kepada ketenangan yang bersifat ruhi, maknawi tadi. Iaitulah kita berdempet balik dengan Allah. Kita bersambung balik dengan Allah. Kita menyandar, kita mengikat diri kita balik dengan Allah. Bagaimana? Menerusi ibadah. Boleh faham tuan-tuan ni? Ada satu ceramah daripada luar tuan-tuan, bahasa Arab. Cantik dia punya ceramah. Mula-mula dengar tu terkejut tak? Dia kata, ramai orang mengira mati itu adalah bertemu dengan Allah. An-nas yazunnuna anna al-maut huwa liqa'ullah battah. Manusia dia menganggap bahawa bila mati maka dia akan temu Allah. Akan bertemu dengan Allah. Sedangkan dia kata banyak lagi masa-masa lain yang kita boleh bertemu dengan Allah. Bukan mati saja dia kata. Tapi bila masa kita boleh bertemu dengan Allah? Apabila kita salat, kita bertemu dengan Allah, dia kata. Bila kita puasa, bertemu dengan Allah. Bila kita berzakat, bertemu dengan Allah. Bila kita Quran, bertemu dengan Allah. Bila kita berzikir, bertemu dengan Allah. Bila kita amar ma'ruf nahi munkar, bertemu dengan Allah. Mudah ceritanya tuan-tuan, bila kita buat amal soleh, kita sebenarnya sudah bertemu dengan Allah Ta'ala. Apa hujah dia? Apa dalil dia? Dia baca dalil dalam surah Al-Kahfi tadi. Ayat 110 tu. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa nakkan bertemu dengan Allah, pertemuan dengan Allah, maka dia mesti beramal soleh. Dan jangan melakukan syirik pada Allah dengan satu pun. Maknanya apa dalam ayat tu? Amal soleh itu adalah saat bertemu dengan Allah. Lepas tu sebelum kita sampai kepada Ramadan ni, kita sampai dulu pada Rajab. Dalam Rajab ada peristiwa 27 Rajab, Isra Mi'raj. Apa peristiwa Isra Mi'raj, tuan-tuan? Peristiwa Isra Mi'raj iaitulah peristiwa Nabi SAW dipertemukan dengan Allah Ta'ala. Allah pertemukan Nabi dengan dirinya yang maha hebat. Di Sidratul Muntaha. Walaupun khilaf ulama di situ, ada sebahagian yang mengatakan Nabi tidak bertemu dengan Allah pun. Sayyidatina Aisyah kata, siapa yang sebut Rasulullah bertemu dengan Allah itu tak betul. Tapi jumhur ulama mengatakan itu berlaku, bertemu dengan Allah. Okay? Bagaimana? Rupa-rupanya peristiwa Isra Mi'raj ataupun Mi'raj, itulah juga ahli ulama kita bahaskan, itulah juga yang berlaku pada kita. Mi'raj tu boleh berlaku pada kita menerusi apa? Menerusi ibadah. Apabila kita beribadah, maka kita bermi'raj dengan Allah, bertemu dengan Allah. Apa yang bertemu tu? Roh kita bertemu dengan Allah, berikat dengan Allah. Ada sandaran kukuh pada Allah Ta'ala menyebabkan kita ni jadi kesayangan Allah, jadi kuat dengan Tuhan. Bila kita beribadah. Sebab tu orang beribadah ni orang kuat, orang yang hubungannya dengan Allah begitu erat dan kukuh. Kenapa? Sebab rupa-rupanya ketika dia beribadah tadi, dia ada talian kasih dengan Allah. Bila? Menerusi niat. Kita ikat saja lillahi ta'ala, kita sudah mengikat roh kita dengan Allah Ta'ala. Boleh faham kan? Itulah dia peristiwa Mi'raj. Kita dengan Allah bertemu, kita dengan Allah. Lepas tu, ketenangan dalam Ramadan ini berlaku semaksimal mungkin. Berlaku dengan gandaan yang melimpah-limpah. Iaitulah kita bertemu dengan Allah dan roh kita boleh jadi tenang. Kenapa kita jadi serabut bila teringat makin dekat dengan mati? Kenapa kita jadi serabut? Makin lama jadi serabut, makin lama jadi huru-hara kita. Kenapa? Sebab kita tak berapa kuat pertemuan kita dengan Tuhan, ikatan hati kita dengan Allah. Ada satu pertanyaan seorang khalifah Bani Umayyah, Sulaiman bin Abdul Malik. Dia bertemu dengan seorang ulama, Abu Hazim. Dia tanya kepada Syekh ni, "Wahai Tok Guru, kenapa kami ni tak suka mati? Limadha nakrahul maut? Kami ni tak suka mati. Sedangkan mati itu bertemu dengan Allah kan?" Apa jawapan Abu Hazim? Dia kata, kerana kamu duk sibuk dengan dunia, kamu membangunkan dunia dan kamu memperuntukkan akhirat.
Innakum ammartum ad-dunya wa kharrabtum al-akhirah. Dunia kamu bangunkan indah-indah, itu yang terbesar, ini yang terkuat, ini yang terpanjang, ini yang terluas. Tapi akhirat ni kosong. Kamu peruntukkan akhirat. Mana sabarlah kamu tak sanggup nak pergi ke akhirat. Kamu takut nak pergi ke akhirat. Pasal kamu duduk sibuk dengan dunia. Kamu rosakkan akhirat. Ketika nak besarkan dunia, terlibat dengan menipu, terlibat dengan khianat, terlibat dengan tindas orang, terlibat dengan kezaliman macam-macam. Mana sabarlah. Tak sanggup dan bersedia untuk akhirat. Nampak tak tuan-tuan sekalian ni? Jadi ini adalah saat di mana kita semakin dekat dengan Tuhan. Saat kita berada dalam ibadah. Tuan-tuan sekarang, walaupun kita duduk-duduk je, yalah duduk, kuliah, ya, sambil berkuliah duduk ni kita juga berpuasa. Kan bertambah dia punya ibadah kita, kekuatan kita dengan agama ni. Cuma yang penting dan kita perlu jaga ialah kita buat secara sedar. Kita buat secara sedar, jangan buat secara mamai. Orang buat secara mamai ni maknanya orang tak tahu apa yang dia buat. Itu mamai namanya. Termahalah tuan-tuan ni, pengalaman tempat kita kerja, sharing tuan-tuan ni, nampak ada di antara anak-anak kita yang belajar tapi tak faham dia tu belajar. Mamai. Macam mana kita tahu dia mamai ketika belajar? Kelas dia tuang. Tak datang. Kalau kami di Unisel ni ada 14 kali pertemuan setiap semester. 14 kali kalau ambil kursus A, B, C ke apa, ada 14 kali pertemuan ada musyawarah yang namanya kelas kuliah ke tutorial bagailah. Tiba-tiba ada yang rekod kehadiran 3/14, 4/14, 5/14. Itu mengerikan. Sedangkan pertemuan ni adalah sesi ilmu, sesi untuk mendapatkan kebenaran dan ilmu. Tiba-tiba tak datang. Kemudian bila ada tugasan, tak dibuatnya. Tapi bila sampai masa diberikan keputusan, orang-orang ni antara yang awal-awal mesej, hantar telefon kita tanya, Ustaz, sir, kami ni macam mana markah berapa markah? Sibuk dengan markah. Padahal kelahnya entah kong kali kong, sedangkan urusan gerak kerja pun tak buat, tapi bab markah antara orang yang ke depan. Tanya. Orang diam je. Ini nak cerita, kita nampak macam anak-anak ni tak faham apa sebab mereka pergi ke kelas, apa sebab mereka duduk di situ. Ini bahaya tak? Bahaya. Yang lebih bahaya kalaulah tabiat ni dia bawa sampai ke urusan agama. Akhirnya dia jadi orang-orang yang tak tahu apa tujuan dia jadi orang Islam. Dia jadi gitu. Tuan-tuan, kalau kita bincang ni kita duduk teringat kat Gaza tuan-tuan ni, kita tengok macam mana teruknya saudara-saudara kita di sana dibunuh siang malam pagi petang. Siap saat ni sedang kita duduk berkuliah ni pun tak berapa ramai kena. Dalam keadaan perut mereka kebuluran, kelaparan, berapa ramai dah bayi-bayi atau kanak-kanak yang sudah meninggal kerana tak cukup makan minum. Dah jadi macam orang Ethiopia, Habsyah dah tuan-tuan ni keadaan mereka. Kemudian mereka dianiaya pula, digugurkan bekalan daripada udara di saat mereka nak serbu. Tiba-tiba penembak sniper menunggu, kereta kebal menunggu dengan berdilan. Subhanallah. Kadang-kadang yang dijatuhkan tu pula kosong, tak ada apa. Yang dijatuhkan tu pula hanya sekadar air mineral saja. Ini semua kezaliman yang amat dahsyat tuan-tuan berlaku di sana. Jadi kita dah bincang jahatnya Yahudi. Tapi pada saya tuan-tuan, kalau kita tengok dari sudut positif, Yahudi menunjukkan macam mana dia bersedia untuk buat apa yang sedang dibuat pada umat Islam. Dia sudah bersedia tuan-tuan. Dan persediaan itu bukan melibatkan mereka di Israel saja, tapi melibatkan satu dunia. Mereka sudah bersedia, mereka sudah berjaya mengisraelkan Amerika Syarikat.
Sebelum mereka serang Gaza, mereka sudah berjaya mengisraelkan United Kingdom. Sebelum mereka melaksanakan kejahatan mereka di Gaza, mereka sudah berjaya mengisraelkan United Nations, PBB. Akhirnya seluruh dunia ini duduk pada gambaran Yahudi Israel. Lepas tu mereka senyum je tuan-tuan. Datanglah resolusi PBB secara mana sekalipun, kutuklah, makilah diorang secara mana macam sekalipun, nak dibawa mereka ke ICC, ke ICJ, Mahkamah Keadilan, Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Dia orang senyum je. Pasal apa? Sebab mereka sudah berjaya mengyahudikan ICC tu tak. Ini hebat gerakan Yahudi, Zionis. Antara cara mereka bertindak, tuan-tuan, modus operandi ialah mereka didik anak-anak kecil daripada anak sebesar 2-3 tahun supaya berfikir sebagai seorang Yahudi. Antaranya diasah dengan mitos, dengan cerita mengarut bahawa mereka adalah bangsa yang terbaik di dunia, the best nation ever. Itu diasah masuk dalam pemikiran anak-anak kecil daripada bawah lagi. Kemudian diasah bahawa mereka adalah bangsa yang tertindas. Cerita Holocaust zaman Nazi Hitler itu adalah modal mereka. Ceramah mereka kepada anak-anak kecil daripada awal lagi, daripada zaman sekolah lagi. Kalau kita kat sekolah pondok lah tuan-tuan, puak-puak dia ni, dia sanggup untuk bayar duit sebegitu mahal demi mendapat pendidikan first class, pendidikan yang terbaik. Ini sehari dua orang ni kan, seorang tok guru sekolah pondok dia, Rabbai apa nama tak? Rabbai apa? Dia sebut, do not share any soul in Gaza. Dia kata, jangan, kamu semua ni jangan kongsi apa-apa nyawa di Gaza. Maknanya apa? Di Gaza tu, orang Yahudi jangan kongsi dengan yang lain. Sebarang makhluk selain daripada Yahudi perlu dibunuh, walaupun melibatkan toddler, melibatkan anak-anak kecil, bayi, kanak-kanak. La ilaha illallah. Kita dengar, ya Allah, zalimnya, jahatnya. Tapi kalau kita duduk dari sudut pandang dia orang, betul lah. Dari sudut pandang dia orang, cara fikir dia orang, itu betul. So, mereka sudah isytiharkan Gaza itu sebagai holy war, sebagai perang suci, jihad. Maka dalam jihad ini, kamu mesti membunuh. Jangan teragak-agak. Kalau tidak, kamu akan dibunuh. Ketika perang, hanya dua saja, membunuh atau dibunuh. Jadi sebelum dibunuh, bunuhlah dulu. Dan diingatkan, kalau dibiarkan anak-anak kecil, bayi-bayi ni, maka bayi-bayi inilah akan bangkit 20-30 tahun akan datang untuk membunuh dia orang. Lepas tu dia orang beri arahan supaya bunuh habis. Itu cara fikir Yahudi tu tak? Apa begitu sekali? Dahsyat. Dan anak-anak kecil dia orang daripada sekolah pondok tadi, Yeshiva, dia sebut sebagai Yeshiva. Di peringkat Yeshiva lagi, mereka sudah diasah dengan tujuan hidup. Kamu hidup untuk jadi apa? Untuk jadi orang Yahudi yang terhormat, the Honor Jew. Untuk jadi Yahudi yang terhormat, yang sudah berjaya merubah Holocaust menjadi satu kegemilangan dan kejayaan. Itu yang diasah kepada anak kecil. Tengok tuan-tuan, ibu-ibu Yahudi, bila dia bawa anak 2-3 orang, orang tanya dia, ibu, anak kamu ke? Ya, anak saya. Berapa umurnya? Cara dia jawab, dia kata, yang ni doktor ni umurnya 12 tahun, yang kita tu umurnya 10 tahun. Yang tu lagi doktor kita boleh gitu, biasalah masyarakat kita, doktor kita boleh gitu. Bomber lah. Bomber tu 5 tahun. Maknanya apa? Dia jawab dengan tujuan hidup. Apa dah? Cara dididik. Benda tu tak berlaku dalam tradisi pendidikan kita. Yang kita bimbang benda tu dia merebak kepada agama. Sampai kita tak sedar, tak faham kenapa kita jadi orang Islam dan kenapa kita laksanakan Ramadan bagai tuan-tuan.
Maka ilmu tentang maqasid ini perlu dihidupkan balik. Supaya kita faham setiap benda yang kita buat, khususnya lah larangan dan juga perintah daripada Allah Ta'ala, dia ada tujuan. Ada maqasid dia. Antaranya kita sebut tadi tuan-tuan, nak menghasilkan takwa, nak mengumpul pahala kebaikan, duit akhirat sebanyak mungkin. Yang ketiga apa tuan-tuan? Iaitulah untuk mendapatkan ketenangan diri. Supaya kita yang berRamadan, orang nampak kehidupan kita cantik, aman, tenteram, tidak huru-hara. Hari ini orang nampak pada dunia Islam. Macam-macam berita kita dengar tuan-tuan. Minggu lepas ada bayi yang masih bertali pusat dibaling daripada kondo. Ada seorang yang tolak awet dia daripada tingkat 23. Tolak. Ada orang ambil gambar. Tengok macam mana jeritan saat-saat dia melayang sampai ke bawah. Apa cerita yang berlaku ni? Ini masyarakat kita. Yang tolak tu bukan orang Islam lah. Yang tolak tu India, pemandu lori. Bila tolak tu dia punya awet dia warga Thailand. Yang bayi tu Allah Alam tak dinyatakan dia punya bangsa apa tuan-tuan. Cuma kita perasan itu adalah tempat kita. Yang saya teringat sangat tahun 2010 dulu tuan-tuan. Kes yang berlaku di Gemencit. Pembunuhan satu keluarga tu, ingat empat beranak tu. Si kakak balik daripada sekolah, biasanya si perempuan ni kalau dia balik sekolah, biasanya kakak dia datang jemput dia dengan motor. Tapi tengah hari tu tunggu kakak datang, tak datang. Dalam keadaan panas, bukan main lagi membahang, dia pun berjalan lah, nampak balik juga ke rumah. Dia kerana tak nampak kelibat kakak dia. Sampai-sampai di rumah terus tuan-tuan, dia pergi terlupa ke peti ais untuk hilang dahaga. Sambil dia tengok kakak dia terbaring kat depan tu. Ingatkan kakak tidur. Mengepek dia tuan-tuan, membebel dia. Apalah kakak ni tak guna betul, macam-macam dia bebel tuan-tuan. Tapi kakak tak ada respon apa-apa. Bila dia pergi dekat nak kejutkan kakak dia tidur, tengok dah melimpah darah kat tubuh, rupanya terpacak pisau kat dada tuan-tuan. Kakak dia dibunuh dalam rumah. Merau dia terkejut, berlari pergi ke rumah atuk kat sebelah. Berlari masuk ke rumah atuk. Lagi dia terkejut macam histeria tuan-tuan, tengok atuk dengan nenek dia. Dua-dua sekali mati. Berlumuran darah, mengalir darah tuan-tuan. Dua-dua sekali mati. Lagi histeria tuan-tuan. Mencari pula keluarga dia. Cari mak ayah dia. Jumpa ayah pula, kepala tak ada. 4 beranak tuan-tuan, mati dibunuh. Mak dia tak jumpa, rupanya mak dia ada urusan lain di luar. Tak ada di rumah. 4 beranak dibunuh. Siapa membunuh dia tuan-tuan? Anak lelaki dia kan? Rashidi. Yang dikenali sebagai seorang pemuda yang baik, yang alim, tak banyak kerana dia pegawai bank dulu, kemudian berhenti daripada bank apabila ada masalah melibatkan mental, putus tunang. Ini akhirnya tuan-tuan berjaya ditangkap. Kat mana berjaya ditangkap? Kat mana tuan-tuan? Di Central Market tu. Central Market KL. Sambil dia pegang plastik beg. Apa ada plastik beg tu? Kepala bapak dia. Masukkan dalam plastik beg, naik motor, kemudian naik bas, nak bawa pergi ke Seksyen 21 Shah Alam. Pasal apa? Nak tanamkan kepala bapak dia. Bila diusul periksa oleh polis, dia beritahu dia dengar bisikan pada telinga bahawa 4 orang tu adalah devil, penjahat, kuasa jahat. The kepala dia bapak dia. The head of devil tu bapak dia. Itu yang dia kerak tanggal ke kepala tu. Ini berlaku dalam masyarakat kita, dan ini satu kisah daripada himpunan kisah-kisah yang ada dalam masyarakat. Satu cikgu baru je pencen tuan-tuan, orang Melaka. Baru je pencen. Pagi tu jumpalah dengan kawan-kawan dia. Sambil duduk menunggu roti, sayur. Ceritalah pada kawan-kawan dia. Hamba lebih kurang
seminggu lagi nak pergi umrah, minta maaf belaka dah lah. Masing-masing duduk salam lah, minta maaf. Alih-alih tengah hari tu dapat berita cikgu ni mati, dibunuh. Siapa bunuh tuan-tuan? Anak lelaki dia. Anak lelaki dia. Sama juga. Waktu ditangkap dalam keadaan merapu, meracau-racau, menyebut mak dia ni sebagai berhala. Ini tuan-tuan, benda-benda macam ni kita fikir dalam kehidupan kita. Kenapa sampai begitu sekali jadi kepada sebahagian daripada mereka yang diuji, terutama sekali selepas daripada COVID-19. Rekod Kementerian Kesihatan 5 kali ganda tuan-tuan, mental health, kesihatan mental terganggu pada rakyat Malaysia. Seolah-olah jangkaannya lebih kurang 5 kali ganda kes bunuh diri berlaku di Malaysia. Tuan-tuan, kita masih dalam sebulan yang lepas kan, suami kepada seorang pengusaha kosmetik kan di Kelantan terjun jabatan tu. Tak jumpa lagi rasanya sampai sekarang rasanya. Habis kenapa berlaku perkara-perkara ni? Sudah tentu ia melibatkan gangguan iblis setan, kecelaruan akal, delusi tuan-tuan, halusinasi macam-macam. Yang sebenarnya dalam agama dia dijawab menerusi amalan beragama. Benda-benda yang kita bincang ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sudah turunkan serentak dengan turun penyakit, Allah turunkan obat. Apa obat dia? Iaitulah ibadah. Cuma ibadah yang lagu mana boleh jadi penawar kepada perkara-perkara ni? Ibadah yang ikut agama. Solat yang ikut kehendak agama. Cara berdiri tegak, cara membaca. Kemudian solat dia disertakan dengan akidah benar, ikhlas kepada Allah Ta'ala lillahi ta'ala. Solat yang disertakan dengan rupa batin, iaitulah khusyuknya, rasa takjub pada Allahnya, rasa membesarkan diri pada Allah Ta'ala ketika solat, rasa kita ni rendah, kita ni tak ada apa nilai di sisi Allah Ta'ala. Itu solat yang akhirnya muncul dalam bentuk peribadi kita dan selamat pada kesihatan mental tuan-tuan, sebagaimana kita bincang tadi. Sebab itu bila kita kembali kepada asas apa yang kita bincang, Ramadan adalah bulan yang Allah Ta'ala nak suruh kita makan obat. Apa dia? Panadol Ramadan. Pil Ramadan. Apa pil Panadol Ramadan tu? Pil Ramadan ada Quran, ada siam, ada ihsan, ada qiyam, ada ibadah tuan-tuan. Yang ulama sebut dalam Ramadan ni ada 4 agenda utama kan, siam, qiyam, ihsan, Quran. Ada 4 perkara. Siam, puasa itu penawar yang cukup hebat. Kemudian qiyam, ibadah khususnya pada tarawih. Kemudian ihsan, kita keluar zakat, sedekah bagai, dan yang terakhir tentang Quran. Kita dekat dengan Quran dalam Ramadan. Itu antara benda-benda yang kita sebut sebagai satu perbincangan untuk kita kembali kepada asas. Bila kita beribadah, kita buat secara benar dalam keadaan kita sedar dia punya maqasid, tujuan dia. Sedangkan orang Yahudi pun diajar kepada anak-anak mereka tujuan untuk satu-satu perkara tuan-tuan. Akhirnya mereka muncul sebagai golongan yang istiqomah dengan agama diorang, sayang pada agama diorang, sampai ke tahap mereka ni tak rasa bersalah dengan apa yang berlaku. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, mereka tidak pun merasakan perbuatan mereka membunuh dan juga menganiaya, menyaksa umat Islam ni sebagai salah. Pasal apa? Sebab indoktrinasi dalam kepala mereka. Mereka sudah di brainwash bahawa mereka adalah bangsa yang terbaik, selain daripada mereka adalah binatang-binatang yang dicipta oleh Tuhan Yahweh untuk menjadi perkhidmat pada mereka. Mereka boleh tunggang, mereka boleh ambil manfaat, mereka boleh sembelih, mereka boleh buat apa sahaja ikut semau mereka. Itu indoktrinasi, mitos yang sudah dimasukkan dalam pemikiran mereka sejak daripada sekolah pondok mereka lagi. Entah, akhirnya mereka muncul sebagai satu manusia yang dalam dirinya ada rasis, ada dalam istilah anak-anak kita belajar ethnocentrism, ada satu sifat
yang mereka adalah terbaik, orang lain hampir mereka. Ethnocentrism, tuan-tuan. Ini yang berlaku pada mereka. Boleh faham, tuan-tuan? Dan kehebatan mereka ialah menerusi operasi mereka. Operasi mereka sebagaimana saya sebut tadi, tuan-tuan, mereka berjaya menyahudikan semua agensi-agensi utama negara-negara yang kuat di dunia. Yang saya pelik, tuan-tuan, sampai ke Jerman pun berjaya di Israel. Itu saya pelik. Pasal apa? Saya pelik pada Jerman. Pasal dulu mereka nak marah pada Jerman. Mereka mengatakan mereka dianiaya dalam peristiwa Holocaust oleh Nazi Jerman. Sepatutnya mereka serang Jerman. Mereka balas dendam balik pada Jerman. Tapi hari ini apa yang berlaku? Jerman penyokong kuat mereka. Dan saya dua hari kan ada isu MX pergi ke Jerman kan. Sebelah dengan Chancellor Jerman. Kan dia sebut macam mana pendirian mereka Jerman ni jelas bahawa mereka support Yahudi, Israel. Israel ada it has its right to defend itself. Dia kata dia ada hak untuk mempertahankan diri mereka. Ini Chancellor dari Jerman sebut. Pertahankan diri apa? Bukankah dia penceroboh? Yang kita pelik, Yahudi menjadikan sasaran mereka kepada umat Islam. Patutnya mereka sasarkan Jerman. Sebab Jerman lah yang menganiaya nenek moyang mereka sampai 6 juta mati dalam peristiwa Holocaust. Kalau betul lah Holocaust itu berlaku. Boleh faham, tuan-tuan? Satu lagi saya lupa nak sebut, ialah anak-anak kecil daripada bawah lagi, daripada 2-3 tahun ini, sudah di brainwash, sudah dimitoskan bahawa Palestin itu adalah hak milik mereka. Tanah milik mereka tu. Itu yang mereka for every cost mereka pastikan supaya mereka dapat balik Palestin itu. Sampai begitu. Tuan-tuan, sekadar ni saja, nak terus ke nak berhenti sini-sini? Lalu baik berhenti lah ya. Hari ni kira tazkirah Ramadan lah kot. Boleh saya dan tanya ketua kelas. Boleh saya hari ni tazkirah lah kot. Dan tuan-tuan ada apa-apa nak tambah, silakan cikgu, ustaz. Nak tambah apa-apa silakan. Haji, ustaz, cikgu, akak nak tambah apa-apa kak? Akak banyak ilmu sahaja diam. Akak tak dengar. 4 pada Ramadan, program dalam Ramadan. Yang pertama, siam, puasa. Yang kedua, qiyam ni beribadah malam lah, itulah tarawih. Yang ketiganya, Quran. Ihsan pun tak apa, ihsan ni buat baiklah, zakat, sedekah, mori, semua itulah sebarang benda baik. Dan yang keempatnya Quran. Quran. 4 agenda ni ada agenda utama dalam Ramadan. Jadi nak raikan an kat belakang tu juga kita dah tahu je, cuma nak raikan aliterasi antonasi dia tu. Sarah belajar sastra dulu kan. Ansonasi, aliterasi dia. Saya Baji dah nak tambah apa-apa silakan. Kita ni pembalahan cukup kuat. Tapi dalam konsep apa kata Ustaz dalam Zionism dulu, kenapa ada persepadunya sampai dia boleh menjoniskan Arab, Amerika, boleh menjoniskan Jerman, Allah mana. Okey, terima kasih Baji. Baji nampak dari sudut tu betul. Dari sudut tu betul. Kekuatan orang Yahudi, dia duduk pada solidariti. Dia duduk pada kesatuan. Kesatuan dia cukup kuat. Mereka sanggup memberi apa saja pemilikan mereka untuk Yahudi. Kesatuan mereka cukup kuat. Seorang pengkaji Amir Arki Al-Salam disebut, bayangkan dia kata, masyarakat Yahudi yang tak sampai 20 juta, mereka menderma lagi banyak daripada umat Islam, khususnya bangsa Arab yang 400 juta orang. Untuk Yahudi Israel. Sedangkan orang Arab 400 juta ni, kalau ambil yang Arab sajalah, derma untuk Palestin lagi kurang daripada 20 juta masyarakat Yahudi. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, apa yang berlaku sekarang ini satu tempelak daripada Allah Ta'ala. Hari ini
saya melihat apa yang berlaku di Gaza adalah dosa kita. Bukan sangat rakyat Gaza. Dia ada dua dimensi dalam peristiwa Gaza ni. Ada dua sudut pandang. Pertamanya sudut pandang orang Gaza itu sendiri. Dan yang keduanya sudut pandang kita di luar Gaza. Tapi semua kita ni duduk dalam kesatuan umat Islam. Tapi apa yang berlaku? Kita yang tak tunaikan tanggungjawab. Mereka yang dalam Gaza dah tunaikan tanggungjawab. Apa maksudnya? Maksudnya, sampai ke hari ini, umat Islam di Gaza menunjukkan perlawanan mereka pada Yahudi Zionis ni, dan dari sudut ketenteraan mereka tak mampu untuk memusnahkan gerakan penentangan ini. Mudah ceritanya, tak mampu nak tewaskan Hamas. Walaupun dah masuk 5 bulan. 5 bulan. Siapa mereka ni? Dunia. Satu dunia. Yang di situ ada Amerika Syarikat, di situ ada UK, di situ ada Jerman, di situ ada Perancis, di situ ada Itali. Hai ya Allah. Yang kita sebut ni, Amerika Syarikat saja tulisan Dr. Chandra Muzaffar. Kalau dia seorang lawan 14 kuasa tentera yang paling kuat di dunia, dia seorang lawan dengan 14, dia tetap menang dari sudut hitam putih on paper. Pasal apa? Diukur dari sudut peralatan dan persediaan perang. Persediaan perang. Dia akan menang. Tapi realitinya kalah pun mereka tu. Dia Afghanistan dia kalah, dia Vietnam dia kalah, Somalia pun dia kalah. Lawan dengan kumpulan militer aja. Militer Jeneral Farah Aidi. Tapi nak cerita dari sudut peralatan. Sampai begitu sekali. Dan kekuatan itu yang digunakan untuk menghancurkan Hamas. Tapi sampai sekarang Hamas yang bergerak bawah tanah, walaupun ruang pergerakan dia diketahui setakat mana. Yang keduanya, Israel ini mempunyai perisikan yang terbaik di dunia. Yahudi Israel. Dan kita guna Waze tu pada kereta-kereta kita. Dia tunjuk dalam operasi di Afghanistan dulu, operasi di Iraq, macam mana menerusi sistem satelit atas kepala ni, dia boleh tunjuk nombor plate kereta sasaran dia. Kebetulannya komander Hamas jadi ditarget. Plate kereta dia teropong daripada langit, dia boleh tunjuk balik. Sehingga kan dalam bahasa jahat dia kata, kami ni tahu belaka apa yang dibuat oleh orang Islam, khususnya sasaran-sasaran bunuh mereka. Pukul berapa dia masuk tidur dengan bini pun kami tahu, dia kata. Sampai begitu bahasa jahat dia. Okay, nak ceritanya perisikan dia orang cukup canggih dan kita tahu mereka bersedia untuk itu. Sebab tu mereka canggih tu, dan kita kena belajar bab tu. Mereka dah bersedia, khususnya pada selepas dalam masa 200 tahun kemudian ini, dan lebih khusus lepas daripada tertubuhnya Zionism itu. Zionism lebih kurang 1898. Lepas tertubuhnya tu, maka mereka sudah bersedia untuk menzioniskan semua garu. Tapi sampai hari ini Hamas tak boleh dikesan. Sandera Hamas, hostages, apa ni, tebusan-tebusan tu, sampai hari ini tak boleh dicari di mana. Maknanya apa? Ini adalah bantuan Allah Ta'ala. Dan kenapa bantuan ini datang? Ya tuan-tuan, bantuan Allah dia ada syarat dia. Nusratullah dia ada syarat dia. Apa syarat bantuan Allah nak turun? Syaratnya apabila kita sudah berusaha sedaya upaya. Sebelum turun bantuan, Allah nak tengok kita dulu. Kita buat apa? Contoh, kita duk belajar dan selalu kita sebut, apabila Maryam kelaparan sesudah melahirkan Aisyah, anak lelaki Maryam, apa yang berlaku pada Maryam? Allah nak bagi dia makan. Allah buat macam mana? Allah suruh dia goncang pokok kurma. Faham tak? Kenapa Allah tak bagi kenyang terus masuk dalam perut? Sedangkan Allah Ta'ala. Tapi Allah tak buat lagi tu. Allah suruh Maryam buat apa? Bangun, pergi dekat pokok kurma, goncang pokok kurma. Huzi alaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Pada logik akal kita, tenaga perempuan baru melahirkan anak, tumpah darah kat bawah. Dalam keadaan mepeh, orang Terengganu kata, lembek lonteng. Tiba-tiba diperintahkan pergi goyang pokok kurma. Goyang pokok kurma.
Kalau kita tengok ada muslimat kita pergi goyang pokok kelapa, kita kata, kata meroyang gila ni. Nah, tapi itulah perintah Allah. Allah suruh berusaha. Bila dia dah berusaha, hasilnya Allah jamin. Apa yang Allah buat? Allah datangkan bantuan. Tusaqit alaiki rutuban janiyah. Jatuh berguguran pada Maryam itu kurma muda. Rutab ni kurma muda. Ibarat kata kelapa muda jatuh kan. Bukan kelapa tua. Kelapa tua. Kalau kelapa tua jatuh lagi. Nah, ini kelapa tua pun tak nak jatuh. Nah, ini kan pula kelapa muda tak logik jatuh. Tapi itulah cerita Tuhan Allah Ta'ala. Bila dibuat usaha dan ikhtiar, Allah datangkan bantuan. Maka Hamas ataupun umat Islam Palestin, mereka dah berusaha. Dan usaha itu kita nampak kejayaannya. Kejayaan. Mereka sudah berusaha sejak tahun 1948. 76 tahun. Peristiwa pengusiran untuk nenek moyang mereka secara besar-besaran. Pembunuhan teramat dahsyat ngeri. Hari ini yang masih hidup di kalangan tentera-tentera Yahudi yang terlibat dengan peristiwa Nakbah dulu, dengan selamba rok je cerita sambil gelak-gelak, sambil minum kopi tuan-tuan, gelak-gelak dia cerita macam mana dia baling bayi ke dalam oven ketika peristiwa Nakbah 1948 dulu. Nakbah ni adalah peristiwa pengusiran besar-besaran umat Islam di Palestin. Dan umat Islam di sana buat persediaan. Akhirnya persediaan itulah yang Allah Ta'ala datangkan bantuan kepada mereka. Sampai ke hari ini mereka boleh bertahan. Logik akal kita kata, mana tempat mereka sembunyi? Di mana mereka dapat bekalan senjata? Bagaimana kehidupan mereka bawah tanah? Kita duduk dalam rumah kita, tak ada elektrik pun ni. Allah tercungak-cungak kita. Rasa nak mati leni kok. Ada tak? Pasal apa? Blackout sekejap je. Yang ni duduk bawah tanah, tuan-tuan. Bawah tanah. Bukan sehari, bukan dua. Ini nak cerita bantuan Allah Ta'ala. Okey, yang tu dah selesai. Satu dimensi. Dimensi kedua. Apa dimensi kedua? Sudut pandang yang kedua. Apa tindakan kita di luar Gaza? Yang inilah yang kita ceroy. Kita tak buat mengikut sepatutnya yang kita kena buat. Akhirnya, bila kita tak buat kewajipan kita, maka itulah yang berlaku pada Gaza. Musuh kerumun keronyok diorang siang malam pagi petang, membunuh diorang depan mata kita. Allahu Akbar. Apa yang patut kita buat, tuan-tuan? Patut kita buat, kita yang pergi bantu berjihad daripada luar. Tapi nak jihad macam mana, tuan-tuan? Ada di antara kita ada semangat jihad. Nak pergi jihad macam mana? Nak masuk ke mana? Tak boleh nak masuk. Semua batasan sempadan diikat oleh Yahudi Zionis. Kecuali Rafah dikontrol oleh Mesir. Yang lain semua dikontrol oleh Yahudi. Tebing barat, Bukit Tinggi Golan. Mereka sudah berjaya mematerikan sempadan itu sesudah mereka menang dalam perang 6 hari dulu, tuan-tuan. Akhirnya pintu masuk Gaza berjaya dikunci rapat oleh Yahudi Zionis. Itu yang kata memang cukup smart kerja Yahudi Zionis, tuan-tuan. Akhirnya tinggal satu lagi. Satu-satunya peluang kalau adalah mujahidin nak masuk ikut pintu Rafah. Tiba-tiba Mesir berjaya ditarik hidungnya tahun 1978 buat janjian damai dengan Yahudi. Presiden ketika itu adalah Anwar Sadat. Yang akibatnya 3 tahun kemudian Anwar Sadat dibunuh oleh tentera dia sendiri yang berfahaman Islam. Ini pengkhianatan amat dahsyat kepada umat Islam Gaza dan umat Islam sedunia. Jadi sekarang tak buat kerja kita, tuan-tuan. Bukan Gaza. Gaza dah buat kerja lah. Dan dia berjaya. Allah bantu dia orang. Kita tak buat kerja. Dan itulah dosa kita. Jadi apa yang patut kita buat, tuan-tuan? Hari ini kita ambil semangat Ramadan ni, kita bantu Gaza. Ulama sebut 3 perkara yang kita boleh buat. Yang pertama, doa. Jangan lepaskan doa. Jangan lepaskan doa. Seorang ulama Mesir sebut, kalaulah mata kita ni diberikan kekuatan untuk melihat perkara gaib, kita akan melihat dalam Ramadan ini bagaimana doa-doa kita berselayuk di angkasa.
Kerana doa apabila diluahkan oleh mulut-mulut kita, dia akan naik ke atas. Nak diangkat oleh malaikat naik ke atas. Maka ketika itu dia akan bertembung dengan balak. Dia akan bertembung dengan balak yang turun dari atas nak turun ke bawah. Maka ketika itu dia tengok kekuatan mana yang kuat. Kekuatan doa ke kekuatan balak yang kuat? Kalau kekuatan doa yang kuat, balak tertolak. Kalau kekuatan balak yang lebih kuat daripada doa yang dibuat secara acuh tak acuh, maka balak akan landing ke bawah, tetapi berkurang mengikut keadaan awal dia. Itu dijelaskan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi. Tapi kalau kedua kekuatan itu sama, doa dengan balak itu sama, dia akan terampung-ampung sampai hari kiamat. Itu dijelaskan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi. Jadi itu yang patut kita buat. Yang pertama, doa. Kekuatan doa ni menyebabkan mereka jadi kuat. Yang kedua, jihad kita menerusi boikot ekonomi. Itu kawan-kawan kita yang lead perkara ni, dia tunjuk macam mana kesan yang cukup ketara kepada mereka. Sebab mereka terlibat dalam perniagaan, tuan-tuan. Kekuatan mereka sebelum pergi kepada ketenteraan, mereka perkuatkan perniagaan. Sehingga kan secara tak sedar kita ni juga turut memperkuatkan ekonomi mereka, terutama sekali melalui sistem perbankan. Perbankan, tuan-tuan. Jacob Rothschild baru dia meninggal lebih kurang sebulan yang lepas. Macam mana dengan sistem Rothschild yang menguasai sistem interest di seluruh dunia, tuan-tuan, menyebabkan kita ni seolah-olah terbelenggu, terperangkap dengan riba, dengan faedah ketika kita berurusan dengan bank, tuan-tuan. Kemudian yang ketiganya apa, tuan-tuan? Yang ketiga, bantuan kita kepada mereka ialah kita perkuatkan diri kita. Mereka kuat sebab kita lemah. Jadi macam mana nak perlemahkan mereka? Kuatkan diri kita. Antaranya, tuan-tuan, cek balik semayang kita, semayang anak-anak kita. Ini selalu saya sebut, tuan-tuan. Ambil masa 2-3 ingat nak landing dah, sadaqallahul azim lah. Tapi sebut bab ni masa panjang pula cerita, tuan-tuan. Pengalaman saya di tempat saya, tuan-tuan, kita buat ujian pada anak-anak kita. Anak-anak umur 18 sampai umur 25 tahun. Maknanya peringkat remaja, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Kita minta diorang ni semayang subuh dan rakamkan. Saya tak ingat, kita dah bincang lah, Ustaz. Tak ingat sini. Minta diorang rakamkan solat subuh diorang, kita bagi markah. Bagi markah. Tuan-tuan, bila kita nilai, subhanallah, mengerikan, tuan-tuan. Daripada 200 orang, nak cari 10%, 20 orang yang solat mereka kuais, ahsan tak ahsanti, bagus. Nak cari 10%, payahnya amat. Daripada 200 orang, nak cari 20 orang, payah. Yang berlaku, tuan-tuan, masalah pada ibadah diorang. Dari sudut bacaan, bacaan mengerikan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dibaca inna salati wa nusuki wa mahyaya. Dia tambah Yahya pula dah. Yahya mana tahu? Dia tambah situ satu hal. Bila tambah dah, kemudian lagi menggerungkan kita, wa ma ana minal muslimin wa ana minal musyrikin. Kita garu dada, tuan-tuan. Kita Masya Allah. Apa maksud? Wa ma ana minal muslimin, aku bukan orang Islam. Wa ana minal musyrikin, aku ni orang syirik. La ilaha illallah. Kita tahu niatnya bukan begitu, tapi itulah dia cerita anak-anak kita semayang. Siapa anak-anak kita ni? Remaja yang kalau mati ibadah pertama dibuka, semayang tu lah. Tapi kita baik sangka, kita kata ini sunat hayah je. Sunat dalam sunat hayah pula tu. Kalau abang ni berat sikit lah. Penting lagi. Ini hayah je, tak apalah. Wajib betul ke? Bila kita cek wajib, Masya Allah. Allahu Akbar. Apa maksud Allahu Akbar? Patutnya Allahu Akbar. Apa maksud Allahu Akbar? Allah yang maha besar. Bila dia baca Allahu Akbar, dia ma'arik disukunkan di situ. Apa jadi? Dia tukar makna. Allah si gendang. Akbar maknanya gendang. Pom pam pam pom pam pom pam pom pam. Bayangkan kalau tak ada orang betulkan solat dia, itulah solat dia bawa sampai ke mati. Kalau dia tak belajar,
Itu rukun qauli. Takbiratul ihram. Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdu. Hak simpul. Patutnya hak pedas. Alhamdu. All praise. Segala pujian bagi Allah. Tapi dia baca Alhamdu. Apa maksud Alhamdu? Mampus, mati, lenyap, hilang. Itu maksud Alhamdu. Kelenyapan bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kemusnahan bagi Allah Tuhan sekalian. Kita nguruk dada, ya Allah. Dia doa Allah ni musnah. Dia doa Allah ni lenyap. Nampak dekat macam mana ibadah solat tak selesai. Sedangkan itulah tempat untuk kita kalahkan Yahudi. Untuk kita bantu umat Islam Gaza. Itulah tiba-tiba ibadah tu out. Saya nak bayangkan kalau tak ada orang yang beri nasihat, rosak amalan anak-anak ni. Kalau anak-anak lelaki masih ada sangka baik, saya ada harapan sikit, ada sangka baik sikit apabila anak lelaki yang buat salah. Kenapa? Sebab anak lelaki ni paling tidak seminggu sekali dia sampai di masjid. Dia duduk dalam solat Jumaat. Solat Jumaat. Maka bila dia dengar bacaan Tok Imam, bila dia lihat perbuatan Tok Imam, adalah rupa dia nak baiki. Kok mana hak dia rasa tak betul. Tapi apa jadi pada anak-anak perempuan? Anak-anak perempuan yang dalam agama diminta duduk dalam rumah, jangan keluar rumah takut ruang fitnah tu terbuka. Yang semayangnya banyak dalam rumah, yang umur dia 18 tahun, umur dia dalam 25 tahun, habis je di tempat dia belajar ni, masuk saja ke ruang kehidupan, setahun dua terus dia kahwin. Bila kahwin dah beranak pula, jadi mak. Apa jadi pada anak-anak warisan dia? Akhirnya dia melahirkan generasi yang salah solat, yang lemah ibadah. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Fa khalafa ba'dahum khalfun adha'us salat wattaba'us syahwat. Datang selepas itu satu generasi baru yang menggantikan orang awal, iaitu generasi yang mencuaikan solat dan mengikut hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. Kumpulan ini akan bertemu dengan kemusnahan. Itulah dia. Tuan-tuan sekalian, gambaran kelemahan kita datang dari sudut ibadah yang tak selesai. Itu tak kira lagi rekod siapa hak semayang. Kan? Kita tak ada data yang tepat. Tapi anggaran mereka yang bercakap di bidang ni, mereka menganggarkan hanya 20% umat Islam yang ada yang semayang. 80% tak semayang. Saya ingat ceramah Dr. Tengku Asmadi, seorang pakar motivasi. Pengalaman dia 20 tahun dia kata dalam bidang motivasi. Dia buat kajian rambang pada student-student yang terlibat dengan program dia. Dia dapati 20% saja hak mengaku semayang. Menunjukkan seolah-olah keluarga di belakang 80% tak semayang. Macam mana tuan-tuan sedangkan semayang ni antara perkara pertama nak memperkuatkan agama dan memperkuatkan tamadun Islam. Nak bagi selamat daripada gangguan Yahudi Zionis. Sekadar ni saja tuan-tuan, ni minta maaf kita akhirkan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi